Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, berita gembira untuk Datuk Seri Najib Tun Razak apabila orang putih kata against all odds. Against all the odds. Segala-gala cabaran, akhirnya Datuk Seri Najib Tun Razak mendapat berita paling gembira, paling buat seluruh peminat, seluruh penyokong, semua orang-orang yang sokong Datuk Seri Najib Tun Razak gembira. Saya fikir mereka sedang bersahut-sahutan, Alhamdulillah, begitu. Kerana Datuk Seri Najib Tun Razak telah boleh dapat bantuan daripada Jonathan Laidlaw, iaitu seorang peguam daripada Queen Council daripada United Kingdom, iaitu ada English barrister yang telah bersetuju untuk menolong Datuk Seri Najib Tun Razak. Jadi kita nak kenal siapakah peguam ini? Kenapa beliau dipanggil oleh pasukan peguam bela Najib? Hebat sangat ke dia ni? Jadi pertama kita akan lihat kepada kenyataan daripada ketua peguam bela Najib Razak sendiri, yang hebat juga, tapi rupanya tak hebat mana pun dibanding dengan Jonathan Laidlaw. Okey, Shafie Abdullah sendiri mengesahkan dan mengaku bahawa Jonathan Laidlaw ini adalah lebih bagus daripada dia, memiliki pengalaman yang luas, kata Shafie Abdullah. Jonathan Laidlaw, seorang peguam diraja daripada United Kingdom yang berhasrat mewakili Datuk Seri Najib Tun Razak dalam rayuan 42 juta ringgit SRC International, iaitu kes rasuah bekas Perdana Menteri, mempunyai kelayakan khas dan pengalaman sedia ada yang tidak dimiliki dalam kalangan peguam bela dan peguam cara di Malaysia, menurut pasukan pembelaan Najib. Peguam utama Najib, Tan Sri Muhammad Shafie Abdullah, dalam afidavit menyokong permohonan Laidlaw mewakili perayu dan dalam rayuan terakhirnya di Mahkamah Persekutuan pada Ogos berkata, Laidlaw yang terlibat dengan 109 kes. Wow! Memang pengalaman gila dia ni. Rupanya ada 109 kes yang pernah dilaporkan di bahagian Mahkamah Bahagian, Mahkamah Rayuan dan House of Lords yang kini dipanggil sebagai Mahkamah Agung, mempunyai kelayakan dan pengalaman dalam pelbagai kes rasuah di UK dalam bidang kuasa negara. Jadi antara contoh-contohnya, beliau pernah mewakili 2 ahli House of Lords dan seorang ahli Dewan Rakyat yang terlibat dalam skandal bayaran untuk anugerah yang melibatkan dakwaan berhubung kaitan antara pinjaman kepada parti politik UK dan pemberian gelaran seumur hidup menerusi perwakilan. Tiada seorang pun berhadapan dengan pertuduhan dan oleh itu ia tidak dapat dikenal pasti. Beliau juga pernah terlibat dalam pendakwaan berkaitan siasatan terbesar terhadap kes rasuah dalam perkhidmatan polis metropolitan yang membawa kepada sabitan 2 pegawai, Garner dan McGuinness, yang kemudiannya beralih memberikan bukti bagi mendakwa mereka beberapa bekas rakan sekerja mereka. Katanya sambil menambah bahawa Laidlaw disenaraikan oleh Sunday Times sebagai salah seorang daripada 500 individu paling berpengaruh di Britain. Wow! Rupanya dia ini bukan calang-calang. Di Britain yang ada berjuta-juta orang penduduk itu, dia adalah antara yang paling berpengaruh. 500 orang individu paling berpengaruh di Britain. Salah seorangnya adalah beliau. Wow, ini ada harapan Najib menang. Menurutnya, Laidlaw merupakan pakar dalam jenayah perniagaan serta jenayah kewangan, dan sepanjang kerjanya, peguam diraja itu pernah mewakili beberapa pelanggan korporat seperti Texaco, Gulf, BOC,
Ford, Southern Cross, ESO, BHP Billiton dan Flower. Beliau telah mewakili kedua-dua syarikat dan pengarahnya dalam kes-kes yang melibatkan liability jenayah korporat. Dalam beberapa tahun kebelakangan ini, beliau telah berjaya membela BHP Billiton dalam beberapa siri kes yang dibawa oleh Jabatan Perdagangan dan Perindustrian England, Agensi Maritim dan Pengawal Pantai serta Eksekutif Kesihatan dan Keselamatan yang timbul daripada satu insiden di Medan Minyak dan Gas Liverpool Bay, kata peguam itu. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, Muhammad Syafiee turut berkata Laidlaw juga terlibat dalam apa yang dianggap sebagai pendakwaan kes penipuan terbesar di UK bagi pihak kumpulan Allseas yang mengakibatkan individu yang disabitkan kesalahan kerana penipuan yang melibatkan 100 juta euro. Sehubungan itu, beliau membuat kesimpulan bahawa pencapaian yang dikatakan oleh pemohon adalah pada tahap yang luar biasa dan melebihi ukuran pencapaian oleh Peguam Bela dan Peguam Cara Malaysia. Katanya, saya benar-benar percaya tidak ada Peguam Bela dan Peguam Cara lain di Malaysia yang memiliki kelayakan, pengalaman dan kepakaran yang sama dengan pemohon, khususnya bagi tujuan memajukan kes perayu dan membantu Mahkamah Tinggi dalam menentukan isu-isu yang serius, kompleks atau baru yang akan timbul dalam rayuan itu, kata Muhammad Syafiee. Muhammad Syafiee juga meminta mahkamah mempertimbangkan bahawa kepakaran pemohon yang tidak diragui, istimewa dan khusus akan memberi manfaat kepada bukan saja pemohon tetapi juga sistem keadilan jenayah Malaysia secara keseluruhan. Pada 25 Januari lepas, firma guaman Tuan Syafiee & Co telah menyerahkan surat kepada Sekretariat Ketua Hakim Negara Tun Tengku Maimun Tuan Mat mengenai hasrat Najib untuk melantik QC untuk membantu berhubung isu kompleks dan persoalan undang-undang dalam rayuan kes SRC di Mahkamah Persekutuan. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, kalau Najib menang, ingat, ini akan menjadi case study sampai bila-bila. Kalau Najib kalah pun, ini akan menjadi case study sampai bila-bila. Jadi dua-dua ada konsekuensinya. Kalau Laidlaw berjaya membuktikan bahawa Najib Razak tidak bersalah, sentiasa ada konsekuensinya. Jangan sampai pula selepas ini parti politik dengan sewenang-wenang pula mendapat wang dan kemudian selepas itu boleh kata semua itu dibuat untuk tanggungjawab social responsibility, untuk derma. Jadi nanti apa yang jadi ialah wang selagi kau pakai untuk derma, selagi kau kata kau tak tahu, selagi kau kata itu untuk social responsibility, selagi itu tak bersalah. Jadi akan ada konsekuensi, tapi saya tak tahu tentang undang-undang. Jadi kita tunggu sejalan keputusan. Saya percaya Najib Razak sedang gembira dan ada harapan semakin bersinar di hujung terowong. Tahniah diucapkan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Selamat pagi Malaysia. Bye-bye.